Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun. Kami dari kumpulan pembentangan minggu ke-7 iaitu kumpulan tutorial 11 hingga 12 iaitu Muhammad Darwish bin Abdullah, Nurin Syamimi dan Nur Hafizah binti Ahmad Fauzi akan membentangkan tentang hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Baiklah, secara umumnya berdasarkan surah An-Nisa ayat ke-34, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman mengenai nafkah, iaitu kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian laki-laki atas sebahagian yang lain, iaitu merujuk kepada wanita, dan kerana mereka iaitu lelaki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh kerana Allah telah memelihara wanita. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka. Mengikut pandangan Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Wasit li Zuhaili, beliau telah menafsir bahawa ayat ini dengan menyatakan seseorang lelaki itu dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah serta tempat tinggal kepada isterinya. Dan bagi lelaki, ia merupakan ketua bagi memudahkan urusan kekeluargaan. Baiklah, secara umumnya, seorang lelaki dan perempuan yang sudah sah berkahwin telah diwajibkan ke atas mereka untuk memberi nafkah zahir dan batin. Meskipun begitu, telah terdapat kes di mana seorang suami tidak menunaikan tanggungjawab memberi nafkah ke atas isteri. Perkara sebegini sudah semestinya dianggap sebagai suami itu telah berlaku nusyus terhadap si isteri. Pernyataan ini telah diperkuatkan dan diperkatakan oleh Dr. Muhammad Zuhaili. Dr. Muhammad Zuhaili memberikan takrifan nusyus di dalam kitabnya, iaitu nusyus bermaksud derhaka dan kebiasaannya dilakukan oleh wanita. Seseorang perempuan nusyus itu ialah yang derhaka kepada suaminya dengan mengingkari ketaatan terhadap suami. Selain itu, nusyus bagi suami ke atas isterinya adalah dengan meninggalkan tanggungjawab serta menyakiti pasangan. Baiklah, secara umumnya nafkah ini boleh terbahagi kepada dua maksud, iaitu dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, nafkah ialah mengeluarkan belanja ataupun sara hidup kepada mereka yang wajib ke atas seseorang, sama ada isteri, anak ataupun orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Nafkah ini termasuk seperti keperluan-keperluan asas untuk meneruskan kehidupan. Contoh seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan dan perubatan. Manakala dari segi istilah pula adalah nafkah ini merupakan sesuatu perkara yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup. Contohnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Akhir sekali, nafkah ini juga boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu nafkah dari segi zahir dan nafkah dari segi batin. Nafkah dari segi zahir ini terdiri daripada keperluan asasi manusia seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah ini wajib dipenuhi oleh pihak suami mengikut kadar kemampuan suami tersebut berpandukan kepada syariat yang telah ditetapkan. Manakala nafkah dari segi batin ini pula adalah merujuk kepada cara muamalah yang baik di antara suami dan isteri, dan begitu juga kebersamaan hubungan kelamin yang baik antara suami isteri tersebut. Apa itu nusyus? Para fuqaha berpendapat perbuatan nusyus seorang isteri kepada suami adalah diharamkan. Begitu juga sebaliknya. Hukum nusyus tidak tertakluk kepada isteri sahaja, malah ia juga berlaku kepada seorang suami. Nusyus seorang suami itu dikatakan apabila suami tidak memberi hak dan tanggungjawab kepada isterinya sama ada dari segi zahir dan batin. Sebagai contoh, tidak memberi nafkah serta melakukan kezaliman. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Fiqh Al-Manhaji yang menyatakan suami yang menganiaya isteri dan tidak menikahinya seperti tidak memberikannya giliran bermalam, nafkah atau mengasarinya dengan perkataan atau perbuatan, isteri hendaklah menasihati suami dan mengingatkan tanggungjawabnya. Apakah tindakan si isteri kepada suami yang nusyus? Pertama, isteri hendaklah bersabar serta menasihati dan memperingati tindakan yang dilakukan oleh suaminya dengan menceritakan firman Allah SWT tentang kewajipan seorang suami untuk menggauli isterinya dengan cara yang baik.
Ini seperti firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 19 yang bermaksud, dan bergaulah kamu dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Yang kedua, jika keadaan masih lagi belum berubah dan tidak berjaya menasihatinya, isteri boleh mengadu kepada hakim atau pemerintah di atas apa yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya. Ini seperti yang dinyatakan Dr. Muhammad Suhaili serta terdapat dalam Alfi Al-Manhaji. Isteri juga hendaklah memberi amaran kepada suami tentang balasan perbuatan zalimnya. Jika suami berubah baik, itulah sebaik-baiknya. Namun jika tidak, ia hendaklah mengadu kepada hakim untuk mendapatkan haknya. Ini kerana hakim diwujudkan untuk mengembalikan hak kepada yang berhak disebabkan isteri tidak mampu mendapatkan haknya bersendirian. Jika suami masih lagi mengulangi perbuatannya, maka isteri boleh meminta hakim mengenakan hukuman terhadap suaminya. Ketiga, wakil bagi kedua-dua belah pihak hendaklah dihantar supaya diadakan perbincangan berkenaan hala tuju rumah tangga pasangan tersebut. Dr. Muhammad Suhaili menyebut dalam kitabnya, sekiranya peranan hakim masih lagi tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hendaklah memanggil wakil yang dipercayai dari kedua-dua pihak bagi menyelesaikan permasalahan ini sama ada mendamaikan keduanya atau memisahkannya. Untuk menjatuhkan hukuman terhadap pasangan itu, wajib dilakukan oleh kadi atau hakim. Ia juga bertepatan dengan firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 35 yang bermaksud, dan jika kamu bimbangkan persengketaan antara keduanya, maka lantiklah seorang daripada keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Jika kedua-dua itu bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Pembentangan dilanjutkan dengan perintah mahkamah, tindakan yang lebih tegas terhadap kecuaian suami dalam memberikan nafkah. Di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, Enakmen 59/1, berdasarkan hukum syarak, mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Dan di bawah Enakmen 69/1, tunggakan nafkah yang tidak bercagar sama ada kena dibayar menurut perjanjian atau di bawah suatu perintah mahkamah boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkin janji itu. Dan jika tunggakan itu terkumpul, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam keberengkapan, dan jika tunggakan itu kena dibayar oleh yang mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar daripada harta pusakanya. Berdasarkan akta tersebut, tunggakan nafkah yang telah diabaikan dalam tempoh perkahwinan menjadi suatu hutang ke atas si suami. Fasad pula dari segi bahasa ialah batal, dan dari segi istilah membatalkan akad perkahwinan dengan sebab tertentu melalui kuasa hakim atas permintaan suami atau isteri. Isteri boleh membuat tuntutan fasad untuk membubarkan perkahwinannya bersama si suami. Namun demikian, si isteri perlulah membuktikan alasan dan pembuktian yang sahih dan kukuh. Setelah itu barulah perintah pembubaran secara fasad akan dikeluarkan oleh mahkamah. Namun perlu diingatkan, apabila hakim menjatuhkan fasad terhadap suami atau isteri, maka talak yang digugurkan ialah talak bain sukra, di mana bekas suami atau isteri tidak boleh merujuk semula dan tidak boleh berkahwin semula, melainkan dengan akad nikah yang baru. Akhir kalam, Rasulullah telah memberi peringatan kepada si suami agar melaksanakan tanggungjawab memberi nafkah kepada ahli keluarga dan berdosa jika ia meninggalkannya. Dalam konteks masyarakat sekarang, di mana kedua-dua suami isteri bekerja, tanggungjawab memberi nafkah tetap menjadi tanggungjawab si suami. Si isteri boleh membantu di mana yang sesuai. Sumbangan isteri kepada keluarga merupakan sedekah yang akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Dapat disimpulkan, perbincangan dan kesepahaman antara suami isteri amatlah penting untuk menjamin hak nafkah yang sepatutnya dalam membina keluarga yang sakinah berdasarkan syariat Islam. Sekian, terima kasih.